video kali ini, Cikgu akan terangkan tentang sejarah tingkatan 4, bab 5, yaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Oke, bab sebelum ini kita sudah bincang berkaitan dengan Malayan Union. Jadi hari ini kita akan bincang pula tentang apakah itu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Oke, murid-murid boleh membuka buku teks masing-masing ataupun buku digital masing-masing. Buku sejarah tingkatan 4, bab yang kelima. Oke, dalam video kali ini, Cikgu hanya akan sentuh dua subtopik sahaja, yaitu subtopik 5.1, latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Macam mana penubuhan Persekutuan Tanah Melayu itu terjadi? Yang kedua, faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Oke, selepas menonton video ini, pastikan murid-murid dapat dua input yang sangat penting, yaitu yang pertama, murid-murid dapat menerangkan latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, dan yang kedua, dapat menghuraikan 3 faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Oke, seperti biasa, selepas menonton video ini, pastikan murid-murid menjawab soalan esei, yaitu soalan pengukuhan di akhir video nanti. Oke, pastikan murid-murid menjawab soalan tersebut di dalam buku latihan masing-masing. Oke, tanpa membuang masa, mari kita terus masuk dalam subtopik 5.1, yaitu subtopik 5.1, latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Ini mesti kita beri tumpuan. Kenapa tiba-tiba Persekutuan Tanah Melayu ini ditubuhkan? Murid-murid perlu tahu apakah latar belakang, apakah kisah di sebalik penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ini. Oke, sebelum itu murid-murid boleh sediakan buku nota masing-masing dan buat catatan ringkas berdasarkan penerangan Cikgu ini. Cikgu akan highlightkan isi-isi penting dan murid-murid boleh salin isi-isi penting tersebut dalam buku nota masing-masing. Oke, latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Oke, seperti yang kita belajar sebelum ini, kita telah belajar tentang Malayan Union. Oke, jadi Persekutuan Tanah Melayu ini telah diperkenalkan, Persekutuan Tanah Melayu ini telah diperkenalkan bagi menggantikan Malayan Union 1946. Oke, kenapa Malayan Union digantikan? Sebab Malayan Union ini ditolak oleh penduduk tempatan. Mereka mendakwa bahwa Malayan Union itu ialah satu jenis penjajahan baharu, penjajahan secara total di Tanah Melayu oleh Kerajaan British. Selain itu, raja juga hilang hak memerintah. Jadi oleh itu rakyat menentang Malayan Union dan menggantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Oke, Persekutuan Tanah Melayu dalam usaha untuk menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu, sebuah jawatan kuasa kerja telah dibentuk. Telah dibentuk untuk merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Selain itu juga, terdapat juga golongan yang mencadangkan perlembagaan alternatif yang dinamakan sebagai perlembagaan rakyat. Oke, nanti itu kita akan bincang dalam slide yang seterusnya inilah. Oke, mari kita lihat yang pertama, apa itu penubuhan jawatan kuasa kerja. Oke, matlamat penubuhan jawatan kuasa kerja ini adalah untuk membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Oke, ini perlu murid-murid ingat. Oke, matlamat dia untuk membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Oke, antara yang terlibat dalam jawatan kuasa kerja ini ada 3 pihak yang terlibat. Oke, 3 pihak yang terlibat yaitu wakil daripada Raja-Raja Melayu, wakil daripada UMNO dan juga pegawai kanan British. Mari kita lihat siapakah nama-nama yang terlibat dalam
penubuhan jawatan kuasa kerja ini. Oke, yang pertama ialah wakil kerajaan British, yaitu diwakili oleh A.T. Newbold, yaitu Ketua Setiausaha Melayan Union. Lepas tu K.K. O'Connor, iaitu Peguam Negara Melayan Union. W.D. Goodsall, Setiausaha Keuangan. Dr. W. Linton, MCS, William MCS dan juga D.C. Watterson, Setiausaha. Ini ialah 6 wakil kerajaan British yang telah menyertai, yang telah menubuhkan jawatan kuasa kerja. Okey, kedua ialah wakil daripada UMNO, iaitu Datuk On Jaafar, Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin dan juga Haji Megat Yunus. Manakala pihak yang ketiga yang terlibat dalam penubuhan jawatan kuasa kerja ini ialah wakil Raja-Raja Melayu. Ada 4 orang, iaitu Raja Kamaral Zaman Raja Ngah Mansur, di mana Raja Kecil Tengah Perak. Dia merupakan Raja Kecil Tengah Perak. Lepas tu Dato' Hamzah Abdullah, orang kaya Menteri Besar Selangor. Haji Muhammad Sharif Osman, Setiausaha Kerajaan Kedah. Dan yang terakhir, Datuk Nik Ahmad Kamil Mahmud, iaitu Datuk Seri Setiaraja Kelantan. Okey, jadi ada 3 pihak ini. Okey, ketiga-tiga pihak ini dia terlibat dalam penubuhan jawatan kuasa kerja. Okey, jadi apa pula matlamat jawatan kuasa kerja ini? Mari kita lihat matlamat ataupun cadangan jawatan kuasa kerja. Okey, ada 5 cadangan yang telah dikemukakan oleh jawatan kuasa kerja ini. Yang pertama, menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran. Maksudnya di sini di Tanah Melayu ada banyak negeri. Jadi semua negeri di Tanah Melayu itu akan disatukan di bawah satu pentadbiran sahaja. Okey, dan 2 buah negeri-negeri selat. Kedua, memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okey, seperti yang kita belajar sebelum ini, dalam Malayan Union, Raja-Raja Melayu tidak mempunyai kuasa terhadap pemerintahan. Jadi apabila cadangan jawatan kerja ini diwujudkan, matlamat yang seterusnya untuk memulihkan kedudukan Raja-Raja Melayu. Okey, ketiga, menjaga kedaulatan istimewa orang Melayu. Okey, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Seterusnya, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri dan mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Okey, kalau Malayan Union telah memperkenalkan sistem kerakyatan yang dinamakan sebagai jus soli. Di mana jus soli ini, sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu boleh mendapat kewarganegaraan. Jadi ini telah menggugat penduduk asal di Tanah Melayu. Diorang takut penduduk yang lahir di sana akan melebihi penduduk asal. Jadi ini juga salah satu bantahan kepada Malayan Union. Okey, yang kedua kita lihat pula tentang gerakan nasionalis Melayu radikal. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, gerakan nasionalis Melayu radikal ini merupakan gerakan yang menentang sistem pemerintahan tradisional dan juga menentang penjajahan kuasa asing. Okey? Golongan nasionalis Melayu radikal membidas kerajaan British. Okey, membidas kerajaan British kenapa? Sebab menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO. Pihak British mengetepikan PKMM ataupun Parti Kebangsaan Melayu Melaya daripada jawatan kuasa kerja. Okey, maksudnya di sini PKMM dia tidak terlibat dalam jawatan kuasa kerja yang kita bincang tadi itulah. Okey. Golongan ini, kemudian golongan nasionalis Melayu radikal ini dia telah bergabung membentuk Pusat Tenaga Rakyat ataupun PUTRA. Ada banyak sebenarnya gerakan nasionalis di Tanah Melayu pada masa tersebut. Okey, antaranya ialah Parti Kebangsaan Melayu Melaya yang dipengerusikan oleh Datuk Burhanuddin Al-Helmi. Seterusnya Angkatan Pemuda Insaf API diterajui oleh Ahmad Bosteman sebagai presiden. Gerakan Angkatan Muda Geram
diketuai oleh Aziz Ishak dan Abdul Samad Ismail. Hizbul Muslimin diketuai oleh Abu Bakar Al-Bakir. Barisan Tani Malaya ataupun Batas diketuai oleh Musa Ahmad. Juga Angkatan Wanita Sedar Awas diketuai oleh Samsiah Fakih. Jadi semua gerakan nasionalis radikal ini, ada 6 gerakan nasionalis radikal telah bergabung menjadi Pusat Tenaga Rakyat ataupun Putra. Nah, itu murid-murid perlu tahulah. Oke, seterusnya gabungan Putra dan juga EMCJE. Oke, tadi kita tahu Putra ini merupakan gabungan daripada beberapa parti gerakan nasionalis lain di Tanah Melayu. Semua gerakan nasionalis tersebut bergabung menjadi Putra. Jadi golongan bukan Melayu pula di Tanah Melayu pada masa itu juga mempunyai persatuan. Oke, golongan bukan Melayu menubuhkan All Malaya Council of Joint Action ataupun AMCJE, di mana pengerusinya ialah Tan Cheng Lock. Oke, golongan ini menganggap British tunduk kepada tuntutan UMNO. AMCJE menganggap bahwa British tunduk kepada tuntutan UMNO. Mereka beranggapan penubuhan jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik. Tidak demokratik sebab tidak melibatkan semua pihak. AMCJE kemudian bergabung dengan Putra. Oke, jadi ini pelajar perlu tahu, AMCJE ialah persatuan golongan bukan Melayu. Kalau Putra ialah golongan Melayu radikal. Mereka bersatu, sama-sama bersatu karena mempunyai tujuan matlamat yang sama. Oke, AMCJE. AMCJE ini dia terdiri daripada Pan Melayan Federation of Trade Union, PMFU, Malayan Democratic Union, MDU, dan Malayan Indian Congress, MIC, diketuai oleh John Kivy sebagai presiden. Jadi AMCJE ini dianggotai ataupun AMCJE ini ada 3 gabungan persatuan. Ingat, ada 3 gabungan persatuan dalam AMCJE. Kalau Putra dia ada 6 gabungan persatuan gerakan Melayu radikal. Oke, jadi kedua-dua gabungan ini, Putra dan AMCJE, menolak perjanjian persekutuan. Oke, AMCJE membantah jawatan kuasa kerja karena tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Itu yang dinamakan sebagai tidak demokratik. Putra dan AMCJE menganggap perlembagaan persekutuan sebagai tidak demokratik, mengukuhkan British dan perkauman. Oke, pada Julai 1947, Julai 1947 pelajar perlu ingat apa yang terjadi ialah cadangan perlembagaan yang telah disemak oleh jawatan kuasa kerja diumumkan kepada awam. Gabungan Putra AMCJE menentang cadangan perlembagaan tersebut secara terbuka. Jadi kita lihat di sini, tadi kita bincang pasal jawatan kuasa kerja. Jawatan kuasa kerja ini tujuan dia untuk membincangkan tentang perjanjian persekutuan Tanah Melayu. Tetapi jawatan kuasa kerja ini tidak melibatkan semua pihak. Oleh itu Putra yaitu gabungan daripada Parti Politik Radikal Melayu dan juga AMCJE yaitu gabungan daripada golongan bukan Melayu bergabung dan membantah perlembagaan yang telah dibincangkan oleh jawatan kuasa kerja. Oke, jadi apa yang berlaku? Kita lihat apa yang disumbangkan oleh sumbangan nasionalis Melayu radikal. Oke, golongan nasionalis Melayu radikal melaungkan perjuangan kemerdekaan sejak
penghujung tahun 1930-an. Mereka mempunyai 4 alamat perjuangan, yaitu membebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatukan seluruh tanah Melayu, dan enggan berkompromi ataupun bekerja sama dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Oke, golongan ini memperjuangkan hak semua kaum dalam sebuah negara dan memberikan penekanan kepada kebebasan hak bersuara. Oke, berhimpun dan juga menerbitkan akhbar. Oke, Ahmad Bostoman menerbitkan akhbar Suara Rakyat sebagai wadah ataupun sebagai cara untuk membuka minda rakyat ke arah ingin bebas dan merdeka. Oke, selain itu, fahaman kebangsaan yang diperjuangkan oleh golongan ini mudah diterima. Di sumbangan nasionalis pertama ialah fahaman yang disebarkan mereka mudah diterima oleh sesetengah rakyat. PKMM berjaya menubuhkan cawangan di seluruh negeri Perak, Hulu Langat, dan Temerloh di Pahang. Oke, jumlah keahlian pada Julai 1947 ialah melebihi 53.000 orang. Oke, gerakan golongan nasionalis Melayu radikal memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Mereka berjuang berdasarkan prinsip dan falsafah di mana para pejuang ini bukan sekadar menjadi tokoh, tetapi melangkaui jarak sempadan dan kenegerian sehingga digelar tokoh politik nasional. Jadi kalau kita lihat antara sumbangan-sumbangan Melayu radikal ini termasuklah memperjuangkan hak semua kaum dalam sesebuah negara, memberikan penekanan kepada kebebasan bersuara, perhimpunan dan penerbitan akhbar. Oke, lepas itu juga PKMM ini memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Jadi ini adalah antara sumbangan-sumbangan nasionalis Melayu radikal. Oke, cadangan Putra dan AMCJ. Kita lihat apa pula yang dicadangkan oleh Putra dan AMCJE. Oke, dalam usaha menentang rangka perjanjian persekutuan 1948. Oke, seperti yang kita sudah tahu, gabungan ini tidak bersetuju dengan pewakilan jawatan kuasa kerja yang hanya diwakili oleh UMNO, Raja-Raja Melayu dan British. Dia tidak melibatkan semua pihak. Jadi mereka telah mencadangkan, cadangan Putra dan AMCJ ini telah mencadangkan perlembagaan rakyat. Jadi mereka lah yang telah mewujudkan perlembagaan rakyat sebagai alternatif kepada perjanjian persekutuan tanah Melayu. Oke, cadangan Putra meliputi perkara berikut. 1. Kedudukan bahasa Melayu. 2. Pertahanan dan hal ehwal luar negeri, syarat kewarganegaraan tanah Melayu, dan juga bendera dan lagu kebangsaan. Itu ialah cadangan Putra. Kalau cadangan AMCJE, ingat AMCJE ialah gabungan persatuan bukan Melayu. Penyatuan tanah Melayu dengan Singapura, sebuah kerajaan pusat yang kuat, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu, adat istiadat dan agama Islam, dan juga syarat kewarganegaraan. Jadi ini adalah antara cadangan-cadangan perlembagaan rakyat yang telah dibuat oleh Putra dan AMCJE dalam usaha untuk menentang rangka perjanjian persekutuan 1948. Oke, mari kita lihat secara detail tentang perlembagaan rakyat ini. Oke, dalam perlembagaan rakyat, yaitu perlembagaan yang menggantikan perjanjian persekutuan tanah Melayu. Oke, Putra dan AMCJE telah membuat pertemuan untuk mengemukakan draft perlembagaan rakyat pada Julai 1947. Oke, antara kandungan perlembagaan rakyat yang telah dibincangkan termasuklah tanah Melayu disatukan dengan Singapura, penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat, Dewan Perundangan Pusat,
dan majlis-majlis negeri yang dipilih bagi seluruh tanah Melayu, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap. Ini tidak kiralah orang Melayu, Cina, India, dan sanggup mencurahkan kesetiaan tanpa berbelah bahagi. Oke, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan yang bertanggung jawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai sepenuhnya oleh orang Melayu dan melalui majlis khas. Oke, keenam, perhatian khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Seterusnya, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Hal ehwal luar negeri dan pertahanan menjadi tanggung jawab bersama Kerajaan Tanah Melayu dengan British. Oke, seterusnya kewarganegaraan Melaya haruslah dinamakan Melayu dan warna merah dan putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan Tanah Melayu. Jadi ini ialah alternatif pelembagaan rakyat yang dikemukakan oleh Putra dan AMCJA dalam usaha untuk menentang perjanjian perjanjian yang telah dibuat oleh Jawatan Kuasa Kerja. Oke, jadi itu pelajar-pelajar perlu paham. Oke. Oke, perlembagaan rakyat ini telah ditolak oleh British. Kerana British telah memilih perjanjian persekutuan Tanah Melayu yang telah digubal oleh Jawatan Kuasa Kerja. Oleh itu, Putra dan MCJA telah menganjurkan hartal pada 20 September 1947, yaitu meminta semua peniaga menutup kedai sebagai tanda bantahan tersebut. Oke, pada 20 Oktober merupakan tarikh yang dipilih untuk Hari Hartal Semalaya. Menurut sokongan Dewan Perniagaan Cina, hartal dilaksanakan di bandar utama di Tanah Melayu. Oke, itulah yang terjadi. Itulah latar belakang, itulah yang telah menerangkan tentang bagaimana latar belakang Persekutuan Tanah Melayu ini dibentuk. Ada banyak tentangan, terutamanya tentangan daripada Gabungan Putra dan MCJA. Walau bagaimanapun, tentangan tersebut tidak menggagalkan Persekutuan Tanah Melayu daripada dibentuk. Oke, sekarang kita masuk dalam subtopik 5.2. Apakah faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu? Oke, jadi kita belajar tentang faktor yang telah menyebabkan Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan. Seperti yang di awal video tadi, Persekutuan Tanah Melayu ini ditubuhkan daripada 3 faktor. Oke, faktor pertama ialah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Oke, ini pun pelajar perlu ambil nota. Oke, orang Melayu, raja-raja Melayu, cendekiawan Melayu, dan UMNO telah berganding bahu membantah pelaksanaan Malayan Union. Kenapa diorang bantah? Sebab Malayan Union memberikan kesan buruk kepada raja-raja Melayu dan orang Melayu. Ahli Parlimen British iaitu Gammans dan Rhys-Williams menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. Mereka melaporkan hasil tinjauan tersebut kepada Dewan Parlimen British selepas kembali ke England. Okay. Gammans dan Rhys-Williams ini telah dihantar oleh Parlimen England ke Tanah Melayu untuk membuat tinjauan terhadap sokongan terhadap reaksi orang Melayu terhadap Malayan Union. Jadi hasilnya mereka menyaksikan sendiri bagaimana orang Melayu berganding bahu menentang
Malayan Union. Oke, Gamans menyatakan bahwa sekiranya British melaksanakan rancangan Malayan Union, keadaan huru-hara akan berlaku di tanah Melayu. Oke, ketika pelbagai penentangan dan bantahan dilakukan, persediaan untuk menggubal perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah dijalankan melalui rundingan raja-raja, UMNO, dan British. Itu yang tadi itulah, yaitu jawatan kuasa kerja. Oke, faktor yang kedua, cadangan raja-raja Melayu dan UMNO. Oke, Malcolm McDonald, yaitu Governor General, dan Sir Edward Gen, Governor Malayan Union, mengadakan pertemuan. Oke, telah mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar, Perak pada 27 Mei 1946, yaitu untuk mengatasi masalah konflik masyarakat Melayu dengan kerajaan British berhubung dengan isu Malayan Union. Dalam pertemuan tersebut, Raja-Raja Melayu mencadangkan perkara-perkara berikut, yaitu pertama menubuhkan persekutuan bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan, perjanjian baharu untuk menggantikan Malayan Union, jawatan Pesuruhjaya Tinggi menggantikan Gubernur, raja berkuasa dalam perundangan, dan perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baharu. Nah, Sultan Perak sebagai juru cakap Raja-Raja Melayu menjelaskan kepada Sir Edward Gen agar mendesak British menerima usul pembentukan persekutuan sebelum membincangkan perkara lain. Oke, Gamans dan Ree Williams, yaitu wakil daripada Parlimen British, menyampaikan surat bantahan Sultan Perak di Parlimen British. Oke, faktor yang ketiga ialah berkaitan dengan sokongan pentadbir British. Pentadbir British menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan, dan kemajuan ekonomi. Terdapat pegawai tinggi British mendorong British membentuk persekutuan Tanah Melayu. Antaranya termasuklah Sir Edward Gen, Malcolm McDonald, Sir Rapon, Gamans, A.T. Newbold, Roland Bardwell, W. Linhan, dan Theodore Adams. Jadi semua pegawai tinggi British ini dia telah menyokong tentang konsep persekutuan, yaitu menyatukan semua negeri-negeri yang ada di Tanah Melayu di bawah satu pentadbiran pusat. Oke, Sir Rapon mencadangkan agar British melibatkan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran berasaskan perlembagaan. Misalnya memberikan kuasa tertentu kepada Sultan dalam majlis negeri dan majlis perundangan. Pada bulan Mei 1946, Sir Edward Gen bertemu dengan wakil UMNO di Pulau Pinang. Oke, di mana seterusnya pada 18 Julai 1946 di King House Kuala Lumpur, British memberikan peluang kepada Datuk On Jaafar dan Raja-Raja Melayu mengemukakan cadangan balas. Oke, pembentukan persekutuan mewujudkan politik yang stabil kerana ini akan mendorong pelabur luar untuk melabur di negara ini. Oke, pada masa yang sama, British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi. Oke, ini pelajar-pelajar perlu tahu dasar dekolonisasi ini ialah dasar untuk memerdekakan tanah jajahan yang dijajah oleh British yang telah disarankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melalui Piagam Atlantik. Oke, jadi itu 3 faktor kenapa Persekutuan Tanah Melayu diwujudkan. Jadi pelajar-pelajar perlu ingat 3 faktor tersebut. Oke, faktor pertama tadi ialah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Oke, orang Melayu menentang Malayan Union sebab Malayan Union ini dia akan menurut dia akan memberi kesan buruk pada raja-raja Melayu dan orang Melayu.
Kedua, kita ada cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Cadangan ini ialah untuk menggantikan Malayan Union. Dan yang ketiga ialah tentang sokongan pentadbir British. Ada juga antara pentadbir British yang menyokong tentang konsep persekutuan tanah Melayu dan tidak menyokong tentang pelaksanaan Malayan Union. Oke, jadi itu saja untuk subtopik 5.1 dan 5.2 ini. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar boleh faham tentang latar belakang persekutuan tanah Melayu dan juga faktor-faktor penubuhan persekutuan tanah Melayu. Oke, seperti yang cikgu beritahu tadi, di akhir video ini cikgu sudah sediakan 2 soalan esai. Cikgu mau pelajar-pelajar tulis soalan dan jawaban di dalam buku latihan masing-masing dan hantar kerja tersebut dengan cikgu melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Kita akan sambung lagi subtopik seterusnya di video yang akan datang. Sekian dan terima kasih.